Selamat sejahtera. Dalam video ini, kita akan mempelajari sistem respirasi manusia, subtopik 2.1, mekanisme pernafasan. Sistem respirasi manusia ialah sistem dalam badan yang membantu kita bernafas. Badan akan mendapat oksigen semasa proses pernafasan. Oksigen sangat penting kepada manusia untuk menjalankan respirasi sel. Contohnya kereta memerlukan petrol untuk bergerak. Begitulah badan manusia memerlukan oksigen untuk memperoleh tenaga menjalankan aktiviti harian. Kita kenali dahulu struktur-struktur yang ada dalam sistem respirasi manusia. Yang pertama ialah lubang hidung, diikuti dengan rongga hidung dan seterusnya trakea. Gelang rawan berbentuk C terdapat di sepanjang trakea untuk mengelakkannya runtuh semasa proses menarik nafas. Di akhir trakea ialah bronkus. Bronkus akan bercabang kepada dua ke peparu kiri dan kanan dan seterusnya bercabang lagi kepada bronkiol. Bronkiol berakhir dengan berjuta-juta pundi udara yang kecil dipanggil alveolus. Diafragma adalah otot yang memisahkan rongga toraks, iaitu ruang tertutup di dada, dengan rongga perut. Otot diafragma bekerja dengan dua cara, iaitu mengecut dan mengendur. Semasa menarik nafas, otot diafragma mengecut dan bergerak ke bawah menjadi leper untuk menambah saiz rongga toraks. Apabila menghembus nafas, otot diafragma mengendur kembali kepada bentuk asal, iaitu melengkung dan berada dalam keadaan rehat. Di antara rongga hidung dan trakea terdapat pharynx dan larynx. Ingat ya, F dahulu, baru L. Semua struktur bahagian bagi sistem respirasi berada di dalam tulang rusuk. Pergerakan tulang rusuk dikawal oleh otot interkostal yang berada di celah-celah tulang rusuk. Berjuta-juta beg udara yang kecil memenuhi peparu dipanggil alveolus. Apabila menarik nafas, udara akan memenuhi ruang di dalam alveolus dan peparu akan mengembang. Alveolus diliputi oleh banyak jaringan kapilari darah untuk meningkatkan pertukaran gas melalui proses resapan. Oksigen meresap masuk ke dalam kapilari darah dan bergabung dengan sel darah merah. Karbon dioksida meresap keluar dari kapilari darah ke alveolus untuk dihembus keluar. Inilah laluan udara apabila udara disedut ke dalam badan. Ia bermula dari lubang hidung, memasuki rongga hidung, bergerak ke pharynx, larynx, trakea, kemudian bercabang kepada bronkus, bronkiol dan berakhir dengan alveolus.
Tarik nafas dan hembus nafas. Bagaimanakah proses pernafasan berlaku? Apabila menarik nafas, otot interkostal mengecut dan menarik sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar. Otot diafragma mengecut dan menarik diafragma bergerak ke bawah dan melepir. Ini menyebabkan isi padu rongga toraks bertambah dan menyebabkan tekanan udara di dalam rongga toraks berkurang. Tekanan udara yang lebih tinggi di luar memaksa udara masuk ke dalam peparu. Apabila menghembus nafas, otot interkostal mengendur dan sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Otot diafragma mengendur dan melengkung ke atas. Keadaan ini menyebabkan isi padu rongga toraks berkurang dan menyebabkan tekanan udara di dalam rongga toraks bertambah. Tekanan udara yang lebih tinggi di dalam peparu menolak udara keluar. Mekanisme pernafasan manusia ialah tindakan luar kawal yang mengguna pakai konsep tekanan udara. Perubahan tekanan udara antara rongga toraks dan di luar badan mengawal pergerakan udara masuk dan keluar. Bagaimana tekanan gas atau udara menjadi tinggi atau rendah? Dalam konsep tekanan udara, udara bergerak dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Dalam suatu ruang tertutup, apabila isi padu berkurang atau ruang sempit, tekanan udara bertambah. Apabila isi padu bertambah atau ruang lebih luas di dalam suatu ruang tertutup, tekanan udara berkurang. Semasa menarik nafas dan menghembus nafas, konsep tekanan udara adalah seperti berikut. Jika isi padu rongga toraks bertambah, tekanan udara dalam rongga toraks akan menjadi rendah. Ini menyebabkan udara masuk ke dalam peparu. Jika isi padu rongga toraks berkurang, tekanan udara dalam rongga toraks akan menjadi tinggi dan memaksa udara bergerak keluar daripada peparu. Itu sahaja topik 2.1. Terima kasih kerana menonton.